Assalamualaikum, nama saya Nur Zubairi bin Azuhan, bernombor metrik D2021 1098389. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tajuk yang bertajuk Perbandingan Teori Kebenaran, Korespondensi dan Koherensi. Sebelum saya meneruskan perbentangan pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya Dr. Sakinah binti Saleh kerana telah beri banyak tunjuk ajar sepanjang mengajar saya. Baiklah, kita pergi kepada topik yang kita akan bahaskan pada hari ini. Yang pertama adalah epistemologi. Yang kedua adalah teori korespondensi. Yang ketiga adalah teori koherensi. Yang keempat adalah kelemahannya. Yang kelima adalah pandangan. Jadi kita pergi satu persatu. Terlebih dahulu kita pergi kepada apa itu epistemologi. Ia berasal daripada bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem boleh dikatakan sebagai pengetahuan, kebenaran, manakala logos adalah pemikiran, perkataan ataupun teori secara etimologi. Epistemologi boleh ditafsirkan kepada teori ilmu yang betul, yang biasa dipanggil sebagai teori ilmu ataupun lebih dikenali dalam bahasa Inggeris adalah theory of knowledge. Epistemologi juga dalam bahasa Arab biasanya bermaksud pengetahuan, kesedaran dan maklumat. Perbincangan epistemologi adalah tidak terhad kepada satu jenis ilmu. Konsep ilmu adalah salah satu konsep yang jelas dan nyata. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi ataupun lebih dikenali sebagai teori kesesuaian. Teori ini juga merupakan teori yang paling awal dalam falsafah ilmu. Kebenaran yang ditakrifkan antara penyata tentang fakta. Teori korespondensi adalah merupakan teori yang paling banyak diterima oleh golongan realism. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realiti objektif, manakala kebenaran adalah kesesuaian antara kenyataan tentang fakta, pertimbangan dan situasi yang dipertimbangkan. Teori korespondensi juga dikritik kerana ia berdasarkan andaian bahawa data persepsi deria kita adalah jelas dan tepat. Teori ini amat ditekankan oleh Epism yang mengutamakan pengalaman dan pemerhatian deria sebagai sumber pengetahuan manusia. Teori ini mengutamakan pengetahuan kerja. Kita pergi kepada teori yang seterusnya, iaitu teori koherensi. Teori koherensi ini dikatakan diterima oleh akal yang logik kerana ia benar yang boleh dibuktikan dengan kesahihan. Teori ini juga adalah bersifat konsisten. Kenapa saya bercakap dia bersifat konsisten? Teori ini berdasarkan kriteria yang dikatakan benar jika ia sepadan dengan rangkaian komprehensif pernyataan yang berkaitan secara logik. Teori koherensi, kebenaran memandang bahawa kebenaran adalah kesesuaian antara penyataan dengan penyata yang lain yang telah diketahui. Sebagai contoh, sebagai manusia, semua akan mati. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Setiap perkara mestilah mempunyai kelemahan yang tersendiri. Sama juga dengan teori korespondensi. Antara kelemahan yang pertama adalah kita perlu berhadapan dengan penyataan realiti supaya kita dapat mengetahui perkara tersebut adalah benar. Yang kedua, perbandingan antara teori tidak boleh dilakukan perbezaan ataupun dalam keadaan yang boleh mencetuskan perbezaan. Manakala kelemahan bagi teori koherensi pula, yang pertama adalah antara idea pertama dan idea kedua hanya ada kerahsiaan dan bukannya kebenaran. Tidak semuanya kebenaran, tetapi ada sesetengah kenyataan yang boleh membawa kepada kekeliruan. Penyataan boleh dinyatakan yang sebelumnya juga turut benar. Baiklah, kita beralih kepada part pandangan ahli falsafah.
Setiap perkara mestilah mempunyai pandangan yang tersendiri. Sama juga dengan teori korespondensi. Menurut ahli falsafah iaitu Ibn Sina tentang teori korespondensi, bahawa bentuk atau jirim adalah yang paling penting yang mengatasi intipati, inti dalam pemikiran, fikiran yang mencetuskan idea. Manakala menurut ahli falsafah Bertrand Russell 1872 ataupun 1970 berpendapat bahawa satu pengetahuan adalah benar jika dalil tersebut sesuai dengan realiti. Kita akan beralih kepada pandangan bagi teori koherensi. Pandangan ahli falsafah berkenaan teori koherensi menurut ahli falsafah Brown and Yule dalam Mulyana 2005 menyatakan bahawa koherensi adalah hubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat tersebut mempunyai makna yang utuh. Manakala menurut ahli falsafah Kraft 1989 menyatakan teori koherensi adalah hubungan timbang balik yang baik dan jelas antara unsur yang membentuk ayat, bagaimana hubungan antara subjek dan predikat. Baiklah, kita beralih kepada bahagian yang terakhir iaitu bahagian kesimpulan. Setiap perkara mempunyai kesimpulan yang tersendiri. Jadi di sini saya akan simpulkan berkenaan dengan tajuk yang kita bahaskan pada hari ini. Perkara yang dapat saya simpulkan adalah kebenaran merupakan sesuatu perkara yang sentiasa dicari oleh orang ramai, tidak kira melalui kaedah saintifik, serta diuji setiap kali, terutamanya untuk mencari kebenaran. Salah satu daripada beberapa cara untuk menguji atau membuktikan kebenaran saintifik ialah dengan melalui teori korespondensi dan juga teori koherensi. Sekian, itu saja perbincangan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.